Tonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semua. Angin sepoi-sepoi. Bestnya. Apa-apa pun, selamat Hari Raya. Hari Raya Haji. Hari Haji. Betul. Alhamdulillah baru balik daripada solat tadi. Iya. Okey semua? Okey, Alhamdulillah. Sampai sempat tapi Ustaz-Ustaz, jom lah kita buat satu shoot dululah kan. Kan? Dia sebelum pergi ziarah-ziarah ni kan. Kursi pun asal boleh je Mana ada kat dalam kereta, kita keluarkan je lah kan. Untuk penonton-penonton. Okey, jadilah. Diharapkan semua family kat rumah tu yang masak-masak tu, okey, Alhamdulillah, menjamu selera. Kalau boleh apa-apa pun masih jaga kesihatan. Okey. Jagalah diri anda sendiri. Kita jaga kita ya. Baiklah, ni untuk Hari Raya Haji ni Ustaz, hari ni cakap pasal Hari Haji korban. Korban. Tidurlah pula. Sedap lah dia punya ini lah, atmosfer. Alhamdulillah, Tuhan kasih akon. Apa tu? Korban. Yes. Okey, ada dua benda saya nak tanya. Satu hari korban. Ialah kelebihan dia. Ada orang pula cakap bila ada duit je lah baru kita korban. Kalau tak ada tak kisah. Kan kita nak tahu apa tu siapa yang boleh buat korban. Kan. Itu satu pasal korban. Yang kedua pula korban juga, tapi ini korban mistik. Korban mistik ada? Ada korban mistik. Kalau kat Indonesia dia panggil, ya ampun boleh lupa pula. Apa tadi? Nak saya sebutkan? Tak nak. Saya tak nak sebutkan lah. Biar saya sebut. Tak, saya kasih dia punya ini dia tanda-tanda dia aja. Dia start daripada the end dengan huruf L. N? Tu hari awak bawa saya kan macam itu kan, HDB lah apalah dia semua kan. Ni the last kali huruf L. Tumbal. Tumbal. Yes, tumbal. Kan Indonesia panggil tumbal. So, okey, kita mulakan dengan masa tu. Nak Hari Haji dulu ke nak yang Hari Raya Haji dulu lah. I think pasal kita kurban dulu kan. Yes. Since sekarang tengah Hari Raya Haji. So kalau untuk kurban, penyembelihan binatang boleh berupa kambing, sapi ataupun panggil sebagai lembu ataupun unta. Kau yang terbaik masa tu? Mana-mana semua terbaik. Okay. Kambing untuk satu orang, satu nama. Kalau untuk lembu dan juga untuk unta adalah untuk 7 nama. So maknanya 7 nama share satu binatang. Begitu. Okay. So kalau untuk kambing satu orang saja, tak kisah lelaki ke perempuan, semua sama macam gitu. Dan untuk yang kurban ni sebetulnya kita panggil sebagai kita dengar kata Hari Raya Aidil Adha. Adha sendiri so Hari Raya Aid tu maknanya hari raya. Adha diambil kata udhiyah yang bermaksud penyembelihan, sembelih. So pada Hari Raya Haji adalah hari raya yang adanya penyembelihan kurban ataupun haiwan. Okay. Dan ini sejarahnya berasal daripada mana? Daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi, dalam mimpinya bahawasanya dia telah menyembelih anaknya iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Jadi beliau Nabi SAW, Nabi Ibrahim bermimpi selama beberapa hari terus seperti itu. Jadi itu termasuk daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang ditujukan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Jadi ketika diberitahu kepada anaknya, maka anaknya bilang, wahai bapakku, kalau itu adalah, ni di antara dia punya ringkasannya, kalaulah itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka lakukanlah. Kata seperti itu. Maka ini menunjukkan bahawasanya adanya peranan dakwah daripada anak terhadap bapa juga. Kadang-kadang kalau kita sebagai bapa rasa yang diri ataupun parents kita rasa yang diri kita ni dah banyak sangat makan garam. Jangan lupa, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita teguran, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita suatu tanda-tanda boleh sahaja melalui lisan daripada anak-anak kita.
Jadi kadang-kadang kalau anak kita nasihatkan kita, kalau nasihat tu adalah nasihat yang baik, yang dapat mempertingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, ambil. Jangan sampai kita rasa yang kau ni budak kecil je, kau ni anak aku lagi banyak makan garam. Tak. Dalam Islam tak ada istilahnya mak bapak selalu betul, anak selalu salah. Tak. Kadang-kadang anak betul, kadang-kadang mak bapak pun betul. Jadi di sini mana yang baik kita ambil, yang mana yang tidak baik kita buang. Kemudian di sini pun adanya pengorbanan daripada seorang ayah. Maknanya apa? Ini menunjukkan bukan maknanya kita kena sembelih anak kita, tak. Ini menunjukkan bahawasanya harta anak kalau untuk Allah Subhanahu Wa Taala kita akan sacrificekan. Bukan maknanya kita akan sembelih anak kita dan lain-lain, tak. Maknanya apa? Waktu kita dengan anak kita, waktu kita dengan harta kita, dengan waktu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena dahulukan Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan anak kita dan juga kita punya harta-harta. Ini menunjukkan adanya pengorbanan. Ramai orang selalu tiap tahun dia asyik korban binatang. Alhamdulillah saya korbankan. Tapi masalahnya dia tak korbankan, dia tak sacrificekan dia punya ego. Dia tak sacrificekan dia punya harta. Selain daripada hari raya haji, tak nak sedekah. Dia tak ada sacrificekan waktu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada sacrificekan waktu dia dengan dia punya keluarga dia. So ini pun main peranan penting. Jadi kalau setiap tahun kita buat kurban, tapi kita tak pernah kurbankan kita punya ego kita, pun percuma juga. Sebab itu untuk kurban ni dia mengajarkan kita adalah erti pengorbanan. Pengorbanan daripada seorang ayah, pengorbanan ibu, pengorbanan anak dan juga yang lain-lain. So itu yang daripada yang kurban. Takut pula takut pula bila orang berkorban ni macam jatuh riak pula. Bangsa macam aku buat korban lah. Macam macam menunjuk gitu Tengok kepada niat masing-masing lah. Dia bukan nak menunjuk, tapi caranya dia macam aku korban, aku beli itu, aku beli ni, macam It depends on how we look at it lah. Tapi kalau boleh jangan ya. Dan kurban ni pun sunnah muakkad. Maknanya sunnah yang ditekankan. Kalau boleh buat. At least dalam satu keluarga satu orang buat, at least. Habis bagaimana pula dengan pembagian daging-daging tu semua? Daging-daging depends on supplier. Ada supplier, contohnya kalau daripada pihak saya, Australia, you nak korban dengan saya, ada tafsir, Australia, kita korban kat sana dan kita akan hantarkan sebahagian daripada daging tersebut, kita akan buat frozen, kita akan hantar ke Singapura, langsung ke alamat anda. Oh gitu. Tapi kalau di Indonesia, di Yaman, di Saudi, maka kita akan berikan kepada orang-orang fakir miskin yang berada di daerah sana. Sebab saya terbaca apa tahu, diorang cakap bila buat kurban, kalau taruh contohnya kat luar negeri, sebahagian daripada daging tu kita kasih orang kan, sebahagian daripada daging tu kita makan. Ya. Itu mesti ataupun macam kau tak makan pun tak apa. Tak makan tak apa, tak ada masalah. Okey. So itu yang untuk yang bahagian kurban lah. Jadi untuk kurban pun ingat, bagi siapa sahaja yang melakukan kurban, maka ada pantang larangnya. Oh ada. Ada pantang larangnya. Apa pantang larangnya? Pantang larangnya adalah tak boleh kita so-called macam menyentuh ataupun mengeluarkan apa sahaja daripada kita punya kulit ataupun daripada rambut. So maknanya apa? Bila kita dah pasang niat nak buat kurban, dah bayar, dah niat, dah bayar, dah serahkan, maka kita tak boleh potong rambut, tak boleh potong kuku, tak boleh potong bulu-bulu apa yang ada, janggut ke apa ke, misai ke apa. Hari itu yang kita jatuh niat. Start dari situ, start daripada Zulhijjah. Bulan Zulhijjah, masuk first Zulhijjah saja dah dilarang. Tahan sampai 10 hari lah. 10 Zulhijjah kan dia punya Idul Adha, hari haji. So today is 10 Zulhijjah. So daripada 1 Zulhijjah sampai 10 tak boleh potong rambut, tak boleh potong kuku, tak boleh potong misai ke, bulu atas, bulu bawah semua. Habis kau macam syuting macam mana tumbuh semua janggut. Sebab itu kalau boleh sebelum Zulhijjah tu potong. Kita lelaki ni tumbuh cepat kan. 10 hari lah. 10 hari je okey kot. So itu nanti semua dia akan jadi saksi nanti di hari kiamat. Kalau boleh, kalau bukan boleh, mesti di ada pantang larangnya. Ada pantang larang. Okey. Pantang larangnya. So kalau boleh buat. Alamak. Beri alamak lah pula. Okey. InsyaAllah ingat ni satu kata tu info. Kalau dah kita
dah buat korban, Hmm. dan masuk 1 Zulhijjah je, hentikan segala-galanya. Maksudnya jangan potong apa-apa. Yes. Kau nak buat pun before that. Before Sebelum that. tu. One day before that ke apa? Cepat-cepat potong. Okey, faham. Okay. So itu daripada korban. Kemudian ada namanya, ada juga orang yang buat tumbal. Ini tak boleh. Ini diharamkan dalam Islam. Ada juga hadis Nabi SAW yang ada khususnya pelarangan untuk berkurban binatang untuk dijadikan sebagai suatu persembahan ataupun makanan bagi jin. Okey, sekarang kita dah masuk ke topik tumbal pula Tumbal. Ni jangan buat satu binatang tu. Kadang orang kasih kepala lembu ke apa, dia kasih taruh kat laut ke kat mana untuk hidangan jin. Ya. Okey, selalu kalau kita tengok kat mana video-video tu semua, orang buat gitu sebab macam itulah, nakkan something from Yes. kekayaan, everything. Kat True. Singapura ada ke macam gitu? Singapura ada yang tapi buat bukan kat Singapura. Buat kat Indonesia ataupun kat Malaysia. Saya pernah ada kat satu tempat ni ya. Boleh sebut nama tak boleh sebut nama tempat kat daerah Yishun. Okey. Kalau saya cakap Yishun. pasar, Tak payahlah, Yishun je lah. Yishun je lah. Yishun ada banyak pasar tak? Satu je pasar. Orang dah tahulah. Okey, tak apa. Lepas tu? Dari situ lah saya nampak ada satu orang dia start tu macam. So dia datang kat saya punya kawan ni. Dia tanya, nak buat ni benda tak? Tapi masalah dia punya tumbal dia is disebabkan dia punya neneknya sakit. So dia tahu yang nenek dia sakit. Tak tahu macam mana dia tahu nenek dia sakit. So nak pindahkan ni penyakitnya pindahkan ke binatang. Kemudian disembelihkan. So apa yang ada dalam kitab ruqyah ada seperti itu, which is diharamkan dalam Islam. Tak boleh kita pindahkan penyakit manusia letak ke binatang. Kemudian apa yang dia akan buat, dia akan sembelih binatang tersebut, kemudian dia akan letakkan di hutan ke ataupun di mana lah gitu, yang tak dimakan. Sebab kita tak boleh makan apa, dah ada penyakit-penyakitnya gitu katanya gitu. Itu semua diharamkan dalam Islam. Tak boleh ada sajian-sajian seperti itu ataupun tumbal-tumbalan seperti itu. Cakap pasal tumbal ni, korban-korban ni, yalah, ada bukan sekadar binatang tapi nyawa manusia pun. Ada, daripada rahim pun ada. Saya pernah ada 5 bulan hilang, 7 bulan hilang, jadi tumbal. Demi kekayaan bisnes. Hilang. Betul-betul doktor check, dah tak ada. Doktor scan, tak ada. Doktor membeli. So kalau sesiapa yang pernah buat benda macam ni, Taubatlah, taubat. Cepat-cepat taubat. sebab ada yang tak tahu, oh ni dulu nenek moyang so buat, dia main ikut je, mungkin tak tahu. So sekarang you all tahu, kalau boleh hentikanlah. Oh ya, saya lupa nak cakap yang tadi tentang yang pantang larang tu. Bila? Sampai bila boleh ini? Sampai kalau boleh, kalau you tanya dengan supplier tu, bila dia dah habis korbankan you punya binatang, dah you boleh potong dah. Okay. So biasanya ada 3 hari. So 10, 11, 12. 10 Zulhijjah, 11, 12 Zulhijjah. So antara pasal kurban kena buat antara 3 hari ni. Oh, okay. Lebih daripada tu dah tak kira sebagai kurban, dah kira sebagai kurban biasa, bukan hari raya haji punya. So 3 hari ni. So kalau you nak save, after the 3rd day baru boleh baru you gunting. Tapi kalau your supplier bilang, oh the first day yours dah gunting, dah gunting, yours dah kita dah kurbankan, then on the first day tu juga dia dah boleh gunting. Okay, faham? Itu pasal korban. Itu nanti just selitkan ya. Kita selitkan. Dan mesti penonton kita mesti faham. Ya. Okey, ada lagi pasal tumbal tu semua, itu pasal sahaja. korban. Tu dia, korban. Satu yang diwajibkan ke atas mereka yang mampu. Mampu, yes. Yang satu pula korban tumbal yang yang diberi makan kepada jin-jin demi kepentingan diri sendiri, kekayaan, apa-apa tu semua, tu kau boleh elakkan. ya. Baiklah, apa-apa pun dari segi pengorbanan ni, korban ni, kalau boleh kita buat dengan ikhlas dan takwa. Betul. Dalam segi bila kita berkorban. Betul. Okey. Dia dah pernah buat korban? Pernah. Apa, Tak silap, kambing? pernah. Lembu? Unta? Kambing tak silap. Try unta. Mahal lah. InsyaAllah lah kalau ada rezeki. Bagi 7 orang, still murah. Eh. Yes. Oh, 7 orang. Dia almost same dengan kambing. Almost same.
Kami tu 100 lebih. Lebih. Kalau itu Oh, kalau 7 orang, kalau 7 orang bagi 100 lebih. Okey, faham. at least 190, ada yang boleh sampai 220 around that. Dia punya pricing ni kalau bagi-bagi 7. InsyaAllah lah next year. Kalau ada rezeki kan, lebih. Try unta kan. Jarang-jarang orang try unta. Saya dengan Ashraf tentu. So Ashraf tak silap. Ashraf, Bagi tahu pula. Okey, tak apa. Okey, dah tu je. Baru cakap kan. Saya bukan riak. Saya cuma nak share je. Benar. Okey. Alhamdulillah. Ha. Good. So itu saja. Kalau kita ada kemampuan, kalau taruhlah ada bonus sikit ke apa gitu kan. Next year ataupun mulai sekarang, you taruhlah one corner $10 kan. Sedekah subuh ke apa gitu $10 bila tiba je next year untuk korban ada lebih. Boleh gitu. Kita menabung lah kata orang tu. Bagus. Okey, ada apa-apa lagi? Saya nak cakap. Dah itu saja. Saya tengah nak enjoy dia punya scenery. Ya. Sementara awak enjoy sendiri. Dari kami tim puaka yang mengucapkan selamat Hari Raya Haji. Hari Raya Idul Adha untuk semua yang sedang menonton tak kira di mana saja anda berada. Semoga pengorbanan anda buat korban ni semua akan digantikan dengan benda yang lebih baik daripada Tuhan. Wah, dia menyanyi lah pula. Okeylah. Esok jangan dah menitis ni. Okey, apa-apa pun terima kasih kepada sponsor kami iaitu Tech Team SG. Kalau anda ada apa-apa masalah tentang rumah, nak beli rumah, nak sewa, okey, boleh hubungi mereka melalui DM IG mereka di Tech Team SG. Yes. Dan terima kasih juga bagi yang sponsor kita punya kamera, Mosque Around the World. Check dia orang punya IG. Foto-foto daripada masjid-masjid. Masya-Allah. Dah 4 minggu kita gunakan kamera ni. Okey, sound okey semua. Alhamdulillah. Kita asal boleh je sound kita baru juga baru tahu pasal kamera-kamera ni. Alhamdulillah. Okey, itu saja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa saranan boleh email kepada kami di puaka@gmail.com. Jangan lupa ikut kita punya IG dan juga TikTok di Puaka Official. Subscribe, jangan lupa subscribe. Okey, subscribe. Okeylah, itu saja untuk hari ini. Mana tahu kalau sesiapa nak sponsor Lalang, kasih hadiah ke, kasih mic lebih better ke. Lalang, sponsor Lalang DJI. kat kita punya studio. Nak minta DJI. Bukan. Kalau kita ada DJI mic. InsyaAllah kita usaha sendiri. Kita jangan minta orang, Ustaz. InsyaAllah. Ya, jangan minta. Tak baik minta apa semua. Tapi apa-apa pun, kalau nak sponsor macam drone, DJI ke apa gitu, jangan minta. Oh, jangan minta. Jangan minta, tak bagus. Tak bagus. Kalau ada nak sponsor lah, cakap je. Baik, itu saja untuk hari cakap ini. Cakap je lah. Kalau macam kalau ada yang nak ke gitu. Masih. Jangan minta. Nak habis ni. Okey. Selamat Hari Raya sekali lagi. Enjoy your weekend. Apa-apa ini email je kalau nak sponsor. Bye. Okay, bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.